Assalamualaikum dan hai semua. Untuk video kali ini, saya ingin berkongsi tentang dua buah buku yang ditulis oleh Abuya Hamka, iaitu buku Di Bawah Lindungan Kaabah dan satu lagi, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Kedua-dua buah buku ni telah diadaptasikan ke dalam filem. Tapi tak tahu kenapa, saya rasa bila baca buku lebih menarik bandingkan kita tengok filem tu. Dahlah agak mencolok mata kan bila tengok filem Tenggelamnya Kapal Van der Weyck tu. Cakap tentang buku Di Bawah Lindungan Kaabah, secara ringkasnya dia mengenai tentang seorang pemuda yang bernama Hamid. Hamid ni merupakan seorang anak yatim dan sejak kecil dia telah dibesarkan dan rapat dengan keluarga Haji Jaafar. Keluarga Haji Jaafar mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Zainab. Masa kecil Hamid dengan Zainab ni macam adik-beradik, dia orang rapat. Tapi bila dah meningkat dewasa, Hamid tu dah mempunyai perasaan kepada Zainab. Tapi disebabkan status sosial yang berbeza, Hamid tidak dibenarkan untuk kahwin dengan Zainab. Dan Hamid telah membawa diri pergi ke Mekah. Sebab tu nama buku tu Di Bawah Lindungan Kaabah. So ada kena-mengena dengan Mekah kan. Dan tahun selepas itu, Hamid berjumpa dengan kawan dia, iaitu Saleh. Dan isteri Saleh iaitu Rosna pun ada sekali. Rosna ni kawan baik pada Zainab. Dan masa itulah Rosna beritahu yang Zainab ni tidak berkahwin lagi kerana dia hanya menyintai Hamid. So masa itulah Hamid baru tahu yang dia sebenarnya tak bertepuk sebelah tangan. Rupanya dia mencintai Zainab dan Zainab pun mencintai dia. Tapi malangnya tak sempat Hamid balik ke tanah airnya, dia telah meninggal dunia. Dan selepas itu Zainab pun telah jatuh sakit dan meninggal dunia juga. Sad ending. Untuk cerita Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, rasanya ramai yang tahu, tapi tak apa, saya cerita sedikit tentang buku itu. Cerita mengenai tentang Zainuddin yang merupakan anak yatim piatu. Dan Zainuddin ni dia jatuh hati kepada seorang perempuan Minang yang bernama Hayati. Seperti dalam buku Di Bawah Lindungan Kaabah, Zainuddin tidak dibenarkan kahwin dengan Hayati disebabkan status sosial yang berbeza dan adat Minang. Disebabkan itu Zainuddin tidak berkahwin dengan Hayati, tapi Zainuddin tetap usaha untuk memikat hati Hayati dengan memberi surat kepada Hayati. Selalulah dia bagi surat kepada Hayati ni. Dipendekkan cerita, Hayati berkahwin pula dengan orang lain yang bernama Aziz, yang merupakan seorang keturunan yang baik dan kaya raya. Masa tu Zainuddin mental breakdown dan dia pun nak move on. Dia pergi ke Surabaya, dan di Surabaya dia menjadi seorang penulis yang terkenal dan menjadi seorang yang kaya raya. Berbalik pada Hayati dengan Aziz ni, hubungan mereka berantakan kerana apa? Aziz jatuh miskin dan mempunyai banyak hutang. Dipendekkan cerita lagi, Aziz telah membunuh diri dan Hayati pun jumpa dengan Zainuddin macam nak get back balik dengan Zainuddin ni. Tapi Zainuddin tolak. Dan dialog yang cukup saya suka iaitu ketika Zainuddin macam melepas luahan hati dia dekat Hayati. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Kiranya Zainuddin tak naklah get back dengan Hayati. Dia pun hantar Hayati untuk pulang ke Sumatera untuk balik ke pangkuan keluarganya dengan menaiki kapal yang bernama Van der Weyck. Cerita dia lebih kurang macam Titanic. Tiba-tiba kapal tu karam dan Hayati pun kritikal. Tapi dia sempat diselamatkan dan dibawa ke hospital. Dan ketika kritikal tu, Zainuddin sempat berjumpa dengan Hayati dan Hayati pun mati di sebelah Zainuddin. Tak lama lepas tu Zainuddin ni macam tak boleh nak move on dan dia pun meninggal dan dikebumikan di sebelah perkuburan Hayati. So sad ending. So kedua-dua buku ni semuanya sad ending. Saya pernah bertanya kepada Pak Afif Hamka, iaitu anak kandung kepada Abuya Hamka. Saya bertanya soalan, kenapa buku-buku Abuya Hamka semuanya ending mesti cerita sedih? Dia tak ada pun ending yang gembira. Dan satu lagi saya muskil, saya tanyalah kepada Pak Afif,
kenapa Abu Hamka yang merupakan seorang ulama yang tersohor di Nusantara ni, tapi beliau menulis buku-buku mengenai cerita-cerita romantis, cinta semua ni. Pelik kan? So saya pun tanyalah soalan tu kepada Pak Hafif. Dan menariknya, untuk soalan yang pertama tu, Pak Hafif tertawa dengan soalan tu. Kerana apa? Beliau sendiri pernah tanya soalan tu kepada Abu Hamka. Oh, dia tanya kepada bapak dia sendiri. Bapak, kenapa bapak tulis semua cerita-cerita ni pengakhirannya semua sedih? Tak ada pun cerita-cerita pengakhiran yang gembira kan? So apa yang Abu Hamka jawab? Abu Hamka jawab, kalau nak tulis cerita yang gembira-gembira ikut suka hati kita, tulislah buku sendiri. Tak payahlah nak komen orang punya buku kan. So itulah jawapan Abu Hamka. Dan untuk soalan kedua yang saya tanya pada Pak Hafif, kenapa Abu Hamka menulis buku-buku berkisarkan tentang cinta ni? Buku-buku yang mengenai cinta semua ni, kebanyakan dia ditulis ketika beliau di usia muda. Kerana apa? Beliau merupakan seorang sastrawan pada usia muda. Dan ketika usia beliau telah dewasa, barulah beliau menulis tafsir Al-Azhar, walaupun beliau tidak pernah pun belajar di Al-Azhar. Itulah dua persoalan yang saya tanya pada Pak Hafif Hamka yang selama ni saya tertanya-tanya dan akhirnya terjawab. Dua-dua buah buku ni, kalau perasan, plotnya macam lebih kurang sama. Untuk Di Bawah Lindungan Kaabah, antara Hamid dengan Zainab. Hamid dan Zainab, dan mereka tidak dapat disatukan. Dan untuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Zainuddin dengan Hayati. Dan kedua-duanya tidak dapat disatukan juga sampai dapat akhiran cerita. Cuma yang membezakan antara kedua-dua buku ni, kalau perasan, untuk buku Di Bawah Lindungan Kaabah, Hamid dengan Zainab saling memendam perasaan sampailah pengakhiran cerita. Untuk buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kedua-duanya saling mencintai tetapi tidak direstui oleh keluarga dan adat Minang. Kalau kalian baca buku-buku Abu Hamka, banyak beliau membuat kritikan sosial kepada adat Minang yang terlalu mementingkan adat sehingga bertentangan dengan syariat. Sebab orang Islam, kita tidak membeza-bezakan seseorang. Kenapa? Kerana apa? Dalam Al-Quran sendiri beritahu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang maksud, yang mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Kita ni tak ada beza pun antara satu sama lain. Melayu ke, Cina ke, India ke, bangsa-bangsa lain, semuanya sama. Yang bezakan kita adalah takwa kita. So kalau kita nak berkahwin dengan siapa-siapa pun, tak kisah. Kita orang Islam, kita boleh berkahwin dengan semua selagi tidak bertentangan dengan syariat. Dan seterusnya, kita apabila baca buku ni, barulah kita tahu yang mencintai tidak bermaksud memiliki. Bila kita nampak orang yang kita cinta tu bahagia di tangan orang lain, sepatutnya kita pun merasa bahagia. Kerana apa? Dia telah berbahagia. Kalau kita rasa dengki tengok orang yang kita cinta tu bersama dengan orang lain, itu maksud sebenarnya kita bukan sayang dia pun, kita sayang diri kita sendiri saja. Kita hanya pentingkan diri kita sahaja. Bercakap tentang Zainuddin yang meluah perasaan kepada Hayati itu, ada satu hadis di mana Nabi bersabda, apabila seorang lelaki yang kau redha agamanya dan tingkah lakunya, maka kahwinkanlah dia. Jika tidak, akan berlaku fitnah di muka bumi dan kerosakan. Itulah sedikit tentang kedua-dua buku ini. Dan kalian boleh dapatkan buku ini di kedai-kedai buku yang berdekatan dan dapat merasa sendiri penulisan Abu Hamka yang cukup romantis dan masuk ke dalam kalbu. Itulah saja perkongsian untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian dan dapat diambil ibrahnya dan diambil pengajarannya, insya-Allah. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.